Di dalam isu kes Nick Eileen di Mahkamah Persekutuan ini, Brahmin dapati ada 4 kelompok manusia. Pertama, mereka yang tak nak ada apa-apa kaitan langsung di antara agama dan juga pentadbiran negara. Kedua, mereka yang semata-mata menunggang isu ini sebagai modal politik. Ketiga, mereka yang bimbang, mereka yang risau mahkamah syariah akan tergugat sekaligus Islam di Malaysia juga akan turut tergugat. Dan keempat, mereka juga nakkan mahkamah syariah diperkasakan cuma melalui kajian mendalam mengikut lunas undang-undang walaupun memerlukan sedikit masa yang lama. Kita nyahkan Assalamualaikum, hi guys. Video Brahmin kali ini agak panjang sedikit, so please bear with me. Tentang isu kes Nick Eileen yang diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan baru-baru ni, rentetan daripada itu Brahmin sempat menemubual seorang peguam iaitu Tuan Nur Azmeh Zakaria, seorang practicing lawyer. Beliau merupakan peguam di Mahkamah Syariah dan juga peguam di Mahkamah Sivil. Dan juga Brahmin meneliti satu podcast yang dibuat oleh Caprice yang menemubual seorang peguam iaitu Tuan Faizi Cik Abu. Beliau merupakan peguam, salah seorang peguam yang mewakili Kerajaan Negeri Kelantan, dan Tuan Faizi ni sahabat lama Brahmin. Kami sebaya di UiA dulu sama-sama ambil law, dan secara ringkasnya masing-masing mempunyai pendirian yang berbeza, of course dengan hujah-hujah yang tersendiri. Bagi Tuan Nur Azmeh, bagi beliau keputusan Mahkamah Persekutuan tentang kes Nick Eileen ini langsung tidak menjejaskan Mahkamah Syariah. Dengan hujah-hujah beliau tersendiri, beliau menyebut tentang jadual ke-9, senarai bidang kuasa kerajaan negeri, senarai bidang kuasa kerajaan pusat dan juga senarai bersama yang disebut sebagai the 9 schedule, state list, federal list, concurrent list. Dan juga ada menyebut tentang penghujahan preclusion clause. Dan beliau juga ada menekankan bahawa Tuanku Sultan Selangor sebagai pengurusi MKI telah membentuk satu jurukuasa untuk menilai semula kompetensi dan undangan negeri untuk membuat sesuatu undang-undang. Matlamatnya adalah untuk memperkasakan Mahkamah Syariah. Dan Tuan Azman juga menyebut tentang kenyataan yang berhormat Menteri Agama Datuk Dr. Naim agar dilakukan tindakan secepatnya mungkin, seberapa segera yang mungkin, juga untuk memperkasakan Mahkamah Syariah agar tidak berulang lagi kes seperti Iki Putra dan juga terbaru kes Nick Eileen. Okey, itu Tuan Azman. Begitu juga dengan Tuan Faizi Cik Abu. Beliau juga menyebut tentang the 9 schedule of the Federal Constitution. Beliau menyebut tentang state list, federal list, concurrent list. Dan beliau juga ada menyebut tentang preclusion clause. Dan beliau menyebut pendirian beliau adalah keputusan Nick Eileen sebenarnya adalah satu keputusan yang sangat membimbangkan dan berbahaya untuk kedudukan Mahkamah Syariah. Sampai itu hujah beliau adalah keputusan itu sebenarnya lebih bersifat backward ataupun undur ke belakang. Bagi beliau, kita cakap dia nak memperkasakan Mahkamah Syariah, tetapi keputusan itu tidak memperkasakan Mahkamah Syariah, bahkan melemahkan lagi Mahkamah Syariah. Okey, adakah pelik apabila dua orang daripada universiti yang sama, silibus yang sama, dan boleh dikatakan kebanyakan daripada pensyarah yang sama, tiba-tiba mempunyai pandangan berbeza terhadap isu yang sama? Bagi mereka yang belajar undang-undang, especially my fellow law grads, ini perkara biasa. Sebab di dalam interpretasi undang-undang, argument mesti ada. Tetapi bagi Brahmin, di dalam perbezaan itu, ada satu persamaan di antara mereka berdua. Iaitu masing-masing mahukan agar dimartabatkan Mahkamah Syariah dan ditegakkan hukum Allah di bumi Malaysia. Yang tu, dua-dua sependapat. Cuma mereka berbeza dari segi technicality dan juga cara untuk memperkasakan Mahkamah Syariah dan cara untuk mendaulatkan hukum Allah di Malaysia. Dan perkara pertama tadi sangat terkait dengan yang kedua, iaitu Brahmin cukup positif apabila membaca titah Tuanku Sultan Selangor yang juga merangkap pengerusi MKI berkaitan dengan isu ini. So korang boleh tengok full version titah Tuanku Sultan Selangor dalam link di ruangan description disediakan kat bawah ni. So Brahmin nak fokus beberapa part sahaja di dalam titah ini. Pertama, semua pihak harus menghormati keputusan Mahkamah Persekutuan dan kedudukan Perlembagaan Persekutuan sebagai undang-undang utama negara perlu sentiasa didokongi oleh rakyat Malaysia. Di dalam menangani isu yang berbangkit ini, apa yang lebih penting ialah usaha kita dalam mencari jalan untuk mengatasi segala permasalahan yang timbul
dengan mengkaji kaedah memperluaskan kompetensi Badan Perundangan Negeri untuk menggubal undang-undang jenayah syariah dalam kerangka yang ditetapkan oleh Perlembagaan Persekutuan. Okey, yang ni paling menarik. Usaha-usaha ini termasuklah mengkaji sekiranya ada keperluan untuk mencadangkan pindaan kepada peruntukan tertentu Perlembagaan Persekutuan dan ataupun undang-undang persekutuan yang berkaitan bagi memastikan kuasa Badan Perundangan Negeri untuk menggubal undang-undang jenayah syariah termaktub secara jelas dalam Perlembagaan Persekutuan tanpa sebarang kekaburan ataupun ambiguiti. Titah ini sahaja pun menggambarkan tentang komitmen tuanku yang sudah pastinya mewakili Majlis Raja-Raja agar dibuat kajian yang betul-betul mendalam, antaranya termasuklah meminda Perlembagaan Persekutuan ataupun mana-mana undang-undang yang berkaitan agar diperkasakan Mahkamah Syariah. Termasuk juga keupayaan, ability, kemampuan dan kepakaran Dewan Undangan Negeri di dalam menghasilkan undang-undang jenayah syariah di mana-mana negeri. Okey, itu satu. Seterusnya, pelbagai pihak terutama ahli politik, pengamal undang-undang, para akademik dan rakyat biasa telah membuat pelbagai ulasan dan tafsiran terhadap keputusan kes tersebut. Terdapat ulasan yang memberi penjelasan sebenar tentang kesan kepada keputusan kes tersebut. Namun demikian, terdapat juga ulasan berdasarkan kepada polemik kepentingan pihak-pihak tertentu sehingga menimbulkan pelbagai kekeliruan kepada umat Islam di negara ini. Malah ada yang telah menyifatkan keputusan Mahkamah Persekutuan tersebut sebagai detik Black Friday kepada undang-undang jenayah syariah di negara ini. Please take note, Brahmi menghormati semua parti politik, semua pemimpin-pemimpin politik. Cuma ini adalah teguran tuanku kepada mereka yang membawakan isu ini sehingga menimbulkan Black Friday. Dan titah ini juga menyatakan bahawa tuanku menekankan perlu ada tindakan seberapa segera yang mungkin. Antaranya menumbuhkan satu jawatankuasa di mana peranannya disebut. Jawatankuasa ini telah diberi tempoh melaksanakan kajian terhadap isu-isu yang berkaitan dengan kompetensi termasuklah analisis terhadap peruntukan undang-undang yang sedia ada secara menyeluruh, mengkaji keputusan-keputusan mahkamah tertinggi serta membincangkan isu-isu tersebut secara terperinci dan mencadangkan dan membuat pengesyuran tentang kaedah penyelarasan yang terbaik dan harmoni terhadap isu kompetensi Badan Perundangan Negeri untuk menggubal undang-undang Islam serta bidang kuasa mahkamah syariah selaras dengan Perlembagaan Persekutuan dan mengkaji kaedah memperkasakan bidang kuasa mahkamah syariah. Tuanku menekankan untuk memperkasakan mahkamah syariah melalui jawatankuasa yang disebutkan tadi. Dan Tuanku Sultan Selangor juga siap bagi deadline lagi. Titah Tuanku, jawatankuasa khas ini telah diberi tempoh setahun dari tarikh ianya ditubuhkan untuk memberikan sebarang cadangan kepada MKI dan seterusnya diangkat kepada Majlis Raja-Raja untuk diperhalusi dan diperkenankan. Beta menyeru dan menggesa semua pihak termasuklah pakar-pakar perundangan agar membantu jawatankuasa khas ini dengan memberikan cadangan-cadangan yang berilmiah, bernas serta praktikal bagi memudahkan jawatankuasa khas ini melaksanakan tugas mereka. Seterusnya, titah tuanku kepada rakyat iaitu di kesempatan ini beta ingin menasihatkan umat Islam di negara ini terutama kepada para alim ulama dan para ilmuwan Islam agar sentiasa memelihara adab di dalam mencetuskan sesuatu pandangan bagi mengelakkan timbulnya kekeliruan di kalangan umat Islam. Seterusnya, tuanku juga memberi nasihat kepada rakyat Malaysia khususnya umat Islam. Titah tuanku, umat Islam sedia maklum bahawa isu-isu agama sering dipolitikkan sejak beberapa dekad yang lalu, malah semakin serius sejak kebelakangan ini. Akibatnya berlaku permusuhan, salah faham serta kekeliruan di kalangan umat Islam. Cukup-cukuplah kita bersengketa atas sebab agama. Telah tiba masanya umat Islam semua bersatu demi kekuatan umat Islam. Apabila umat Islam kuat dan bersatu padu, masyarakat bukan agama Islam akan menghormati umat Islam. Di samping itu, pentadbiran agama Islam di negara ini perlulah bebas dari pengaruh politik, kepartian dan amalan mempolitikkan setiap urusan agama. Jadi guys, ini antara kandungan titah Tuanku Sultan Selangor berkenaan dengan isu Nick Allen. Jadi Brahmi berharap, ingat apa yang Brahmi sebut awal tadi, sama ada lawyer Tuan Don Azmir maupun lawyer Tuan Faizi, ya, mereka ada perbezaan pendapat dari segi ulasan, dari segi terma, dari segi technicality, tetapi satu benda yang mereka tidak berbeza pendapat iaitu masing-masing nakkan kepada Islam
Kedua-duanya nakkan kepada mahkamah syariah diperkasakan, kedua-duanya mahukan agar hukum Islam ditegakkan di bumi Malaysia. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Kita bertolong-tolong, kita bekerjasama di dalam perkara kebaikan dan takwa, dan jangan sesekali kita bekerjasama dalam perkara dosa dan permusuhan. Kesimpulannya, di dalam isu kes Nick Eileen di Mahkamah Persekutuan ini, Brahmin dapati ada 4 kelompok manusia. Pertama, mereka yang tak nak ada apa-apa kaitan langsung di antara agama dan juga pentadbiran negara. Kedua, mereka yang semata-mata menunggang isu ini sebagai modal politik. Ketiga, mereka yang bimbang, mereka yang risau mahkamah syariah akan tergugat, sekaligus Islam di Malaysia juga akan turut tergugat. Dan keempat, mereka juga nakkan mahkamah syariah diperkasakan, cuma melalui kajian mendalam, mengikut lunas undang-undang walaupun memerlukan sedikit masa yang lama. Kita nyahkan golongan pertama dan yang kedua, tapi yang kita nak fokus ialah perlunya golongan ketiga dan keempat duduk bersama demi kepentingan ummah dan juga memperkasakan mahkamah syariah di bumi Malaysia.